Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak juga jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Jika anda tengok video saya sebelum ini berkaitan tentang isu tabat yada getak bibir yang diajarkan oleh Ustaz Zainul Asri sebelum ini, pasti anda akan dapati bahawa saya tak berikan apa-apa ulasan berkaitan tentang fal simpang lah. Kerana sebenarnya saya tak perasan pun yang beliau sebut dengan lafaz fal simpang lah. Jadi insya-Allah video kali ini akan memberi sedikit ulasan berkaitan tentang isu berkenaan. Apabila diulang-ulang, saya ulang balik, dengar balik, rupa-rupanya memang Ustaz Zainul Asri ajar untuk menghalang ribut. Wa im yamsaskallahu bidur fasimpanglah. Terkejut bila saya perasan. Rupa-rupanya masih wujud Tok Guru yang duk ajar perkara mengarut kepada orang ramai. Cuma jika sekadar kekarutan itu kemudian selesai, tak apa sebenarnya. Tapi tiba-tiba datang pula seorang ustaz yang saya tak pasti nama sebenar dia apa, tapi dalam Facebooknya tulis nama Latif Subki, mungkin Abdul Latif Subki. Beliau datang membela ajaran Ustaz Zainul Asri di Facebook. Sebagai seorang yang bijak pandai dan sangat berlapang dada dengan ilmu, saya cadangkan anda untuk pergi ke link yang ada di dalam bahagian description video ini dan anda baca ulasan yang ditulis oleh Ustaz Latif Subki itu. Kemudian baru datang semula ke sini untuk dengar ulasan saya. Okey, kita countdown dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di dalam video saya sebelum ni, saya sudah jelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW selain mengajar kita untuk mencari ilmu sebab dan musabab dalam hal dunia, baginda juga sudah mengajar kita untuk bertawakal kepada Allah dengan berdoa apabila angin atau ribut datang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalat bihi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, aku mohon kepada Engkau akan kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang Engkau telah hantarkan dengannya. Demikian juga aku minta Engkau, wahai Allah, lindungi aku daripada keburukannya, keburukan yang ada padanya, serta keburukan yang telah Engkau hantarkan dengan angin berkenaan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Lain kalau kita tengok apa yang diajar oleh Rasul SAW dalam hadis yang kita baca ini, demikian yang diajar oleh Ustaz Zainul Asri tadi, nampak lain benar. Maka anda pilihlah yang mana nak ikut, antara Ustaz Zainul Asri ataupun amalan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Ustaz Latif Subki tulis satu artikel yang membela Ustaz Zainul Asri. Bab tulisan membela ni saya memang suka sebenarnya. Bahkan jika anda menulis karangan untuk mengkritik pandangan saya juga, saya tak ada masalah. Saya suka. Ia akan menambahkan ilmu kita semua, insya-Allah. Tapi jom kita nilaikan apa yang beliau sebutkan tanpa suuzon, tetapi dengan niat yang tulus untuk menambah ilmu pengetahuan, insya-Allah. Yang pertama, dakwaan boleh dan harus doa itu dengan dakwaan ia adalah teknik iqtibas. Iqtibas ni satu kaedah di dalam balaghah bahasa Arab. Ustaz Abdul Latif Subki jelaskan sikit berkaitan tentang iqtibas, jelaskan secara ringkas tentang iqtibas, dan saya tak ada masalah dengan maksud iqtibas yang disebutkan. Bahkan anak-anak kita pun belajar teknik ini di tingkatan 4 atau tingkatan 5 bagi subjek bahasa Arab tinggi dulu. Cuma saya perlu tambah bahawa teknik iqtibas ni berada dalam subjek ilmu balaghah, dalam kategori ilmu badi', iaitu satu bentuk ilmu yang berusaha mengkaji kaedah atau teknik bagi mencantikkan bahasa Arab dalam dua aspek, sama ada mencantikkan lafaz ataupun mencantikkan makna. Dan iqtibas ini berada dalam kategori mencantikkan lafaz. Dia teknik untuk menyebutkan sesuatu idea ataupun kenyataan ataupun syair Arab dengan cara mencantikkan atau melawarkan lafaz itu. Yang popular, yang paling popular ialah dia melawarkan dengan mengambil ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma kita kena tekankan bahawa ia adalah teknik bahasa Arab.
yang memang tak ada kaitan dengan bahasa lain. Jika anda mahu untuk menukilkan pendapat para ulama yang kata iktibas ini harus, atau ada ulama kata iktibas ini haram, anda perlu tahu bahawa ulama itu sedang sebutkan tentang iktibas bahasa Arab. Tak ada seorang pun daripada kalangan ulama-ulama yang anda nukilkan itu pernah jumpa iktibas bahasa Arab campur bahasa Ajam seperti bahasa Melayu. Apatah lagi iktibas ini sangat biasa digunakan dalam syair-syair Arab, satu bentuk sastra Arab yang tinggi. Apabila anda telah merojakkan bahasa, kemudian anda kata ini adalah teknik iktibas, para ulama kata harus, sebenarnya anda telah bercanggah dengan bahasa keilmuan. Anda telah labelkan sesuatu yang tidak pernah dilabel oleh para ulama. Seumpama ada satu gelas air mineral, kemudian anda masukkan pewarna warna merah. Lalu anda tetap kata air itu adalah air mineral. Sedangkan ia bukan lagi air mineral. Ia sirap. Air sirap tak ada gula. Jadi dia tak boleh lagi digelas sebagai air mineral. Bentuk itu dah berubah. Dia telah bercampur. Ada faham? Bahkan kita kena hati-hati apabila membolehkan penggabungan bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Boleh jadi jika disamakan, ia akan membawa maksud yang berbahaya ataupun membawa maksud yang berbeza. Di dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid yang ke-6, muka surat yang ke-17, jumhur ulama' berpandangan bahawa iktibas adalah harus secara keseluruhan jika menepati maksud-maksud syarak. Ia tidak boleh terkeluar daripada maksud syarak semata-mata tujuan untuk mencantikkan kata-kata. Sekiranya kata-kata itu rosak, fasid, maka tak boleh lagi menggunakan iktibas daripada Al-Quran. Contoh adalah apa yang diajar oleh Ustaz Zainal Asri inilah. Ia bukanlah mencantikkan lafaz, bahkan bukan juga menunjukkan lafaz yang baik. Sehingga siapa saja yang dengar boleh tergelak dan juga tepuk kepala. Memang buruk bahasa tu. Bila dibuat begitu, dia menjadikan bahasa itu, ayat Al-Quran yang begitu fasih, begitu cantik, nampak begitu buruk. Beliau ajar, wa in yamsaskallahu bidur fasimpanglah. Ini bahasa rojak. Ini bukan menunjukkan keindahan bahasa. Ini menunjukkan malapetaka bahasa ada lagi lah. Bercampur bahasa Arab dan bahasa Melayu bukan dalam satu ayat saja, bahkan dalam satu perkataan. Inilah yang dimaksudkan dengan kata-kata yang rosak. Cuba kita tengok. Fasimpanglah. Fa itu bahasa Arab yang bermaksud maka. Manakala simpanglah adalah bahasa Melayu. Di mana fasihnya kalam ini untuk dikatakan ia termasuk dalam iktibas. Daripada sudut maksud pula, apa yang kita nak kata daripada fasimpanglah ni sebenarnya? Adakah awak nak maksudkan apa yang dikehendaki oleh Allah itu perlu disimpangkan kerana tidak kekalkan ayat Al-Quran? Sedangkan kalau kita kekalkan ayat Al-Quran, kan senang. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu. Sekiranya kamu ditimpa kemudaratan, tiada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Kan senang, kan tak ada masalah. Jika anda gunakan ayat Al-Quran itu secara penuh, sudah cukup lengkap, sudah sempurna. Tak perlu nak bawa iktibas ke, nak bawa apa ke, jinas ke apa ke. Ia adalah bahasa Arab yang paling fasih dan tidak dicemari langsung dengan bahasa rojak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ustaz, tak wajib ambil doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kenapa nak kutuk-kutuk? Inilah yang kadang-kadang saya nampak lah. Yang saya nampak, saya minta maaf. Saya nampak Ustaz tak faham dalam bab ni. Iaitu kutuk dan mengeji itu bukanlah dakwaan ilmiah. Maka ia tidak patut dijadikan perbahasan. Saya, Ustaz dan semua orang Islam yang mengaji pasti faham bahawa mengutuk, mengeji dan menghina adalah sikap buruk dan dicegah oleh agama. Kita kena sepakat juga sebenarnya bahawa mengajarkan lafaz doa yang mengelirukan juga termasuk perkara yang perlu dicegah. Jadi isu apabila Ustaz Zainal Asri mengajar orang membuat satu bacaan yang tidak afdal, bahkan tidak harus, mempunyai pelbagai kecacatan, maka tugas kita yang sedar ialah membetulkan supaya masyarakat tidak membudayakan dengan amalan ini, sehingga akhirnya melupakan sunnah Nabi SAW yang telah sedia ada. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-12, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh ikutan yang sangat baik untuk kamu. Untuk orang yang mengharapkan redha Allah,
untuk mengharapkan hari akhir dan orang yang banyak mengingati Allah. Bukankah ini adalah sifat wali Allah? Sifat orang yang sentiasa teguh pada sunnah baginda Nabi SAW. Sentiasa mendahulukan ajaran Nabi berbanding ajaran orang lain. Kemudian berkaitan isu hadis Rifa'ah yang Ustaz Abdul Latif Subki tulis bagi menguatkan hujah keharusan menambah zikir apa yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Sebenarnya yang saya tengok, saya minta maaf, yang saya tengok, ia adalah hujah yang tidak sesuai dengan dakwaan. Itu adalah isu bid'ah idhafiyah yang boleh dibahaskan pada waktu yang lain. Pun begitu, walaupun dalil itu tidak kena, tetapi fakta tetap kekal, iaitu harus untuk berdoa atau berzikir dengan zikir-zikir tambahan. Pun begitu, para ulama bersepakat bahawa yang afdal adalah mengutamakan zikir-zikir maksud, zikir-zikir yang datang daripada Nabi SAW. Seorang guru, seorang ustaz, bukanlah orang tua biasa-biasa. Orang awam mendengar kuliah mereka dengan beranggapan itu adalah ajaran Nabi SAW. Yang duk ramai sangat-sangat dekat kuliah ni sebab mereka menganggap bahawa ustaz ajar apa yang Nabi ajar. Jadi utamakanlah ajaran Nabi dalam perkara yang memang telah wujud dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jangan dibawa petua-petua pelik yang kita dengar daripada orang-orang tua kita dulu. Yang mungkin mereka menyebutkan petua-petua itu kerana mereka tak tahu pun tentang amalan yang sunnah. Mungkin pelbagai halangan menyebabkan mereka tak tahu sehingga akhirnya mereka pasti akan diadili oleh Allah SWT wa hisabuhum 'ala Allah. Tetapi kita yang tahu amalan sunnah ketika ribut, kita yang baca buku, bahkan ada orang yang tak mampu baca buku banyak, menuntut ilmu banyak, dia boleh cek dekat Google pun, boleh dapatkan maklumat dengan pantas. Tiba-tiba kita pula yang ajar apa yang orang tua-tua kita dulu ajar. Sedangkan kita dah tahu amalan yang sunnah. Orang tua kita yang sudah mati tu, yang ajar kita betul-betul pelik tu, mungkin kemungkinan besar kalau mereka masih hidup, mereka dapat ilmu yang sunnah, kemungkinan besar mereka akan sampaikan kepada kita yang sunnah. Kenapa kita tegak sangat nak sebarkan amalan kita berbanding amalan yang jelas-jelas ada sunnahnya yang diajar oleh Nabi SAW. Adakah kita nak kata ilmu kita lagi bagus daripada Nabi? Zikir fasimpang lah kita itu lebih bagus daripada zikir Nabi SAW. Wa'adzubillah. Yang ketiga, ini menarik. Apabila Ustaz Abdul Latif mencadangkan supaya doa itu berhenti kepada illa huwa, membawa maksud Ustaz juga faham bahawa penggantungan lafaz yang disebutkan oleh Ustaz Zainul Asri itu bermasalah. Kemudian Ustaz juga sebut lebih baik dibaca bahasa Arab secara penuh atau bahasa Melayu secara penuh. Apa yang Ustaz sebut ni sebenarnya hampir-hampir seperti apa yang saya faham dan ramai orang faham. Iaitu kalau nak baca ayat Quran tu, baca Quran tu sampai penuh. Ayat tu jangan tergantung dan jangan pergi tambah sekerat-sekerat. Bahasa Melayu, bahasa Melayu saja. Bahasa Arab, bahasa Arab saja. Jadi saya tak faham. Bila Ustaz tulis artikel sebut iktibar dan sebagainya, apa yang Ustaz nak backup sebenarnya? Jika nak backup sebab orang asyik kutuk Ustaz Zainul Asri, Ustaz sebutlah hadis-hadis dan ayat Quran yang melarang mencerca dan memaki. Ustaz juga boleh sebut tentang kemuliaan orang berilmu, kemuliaan ulama sekalipun mereka tersilap. Tetapi dengan memberikan alasan-alasan, kemudian menambah pula bahawa kata-kata itu perlu dibaiki, ia tidak memberikan penyelesaian ilmiah dalam bab ni. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ustaz kata, peringatan kepada yang suka buat sedutan video tanpa tunjukkan semua konten. Kemudian Ustaz sebut, jangan main kerat dan edit sahaja sesuka hati dengan niat membusukkan nama ulama yang kamu tak suka. Allahuakbar. Nasihat yang cukup bagus. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan Ustaz dan juga tuan-tuan yang mendengar ini, orang yang mula kerat video dan memberikan tajuk penjelasan isu amalan rentas negeri ialah penyokong-penyokong Syekh Zainul Asri sendiri. Mereka kerat video daripada ceramah panjang Syekh Zainul Asri pada pagi itu di Facebook. Pagi itu ada kuliah, pagi itu juga dia kerat dan petang tu orang dah boleh dengar tentang isu berkenaan. Ustaz boleh tengok screenshot ini. Walaupun video dia dah hilang, dia telan zaman, tapi screenshot ini ada. Dan video ini adalah video yang sama yang duduk sebar-sebar tu. Jadi sebenarnya video itu dikerat bukan tujuan untuk membusukkan nama ulama. Bahkan bukan dikerat oleh orang lain pun. Yang mula kerat tu adalah
adalah orang yang nak memuliakan pun. Tetapi memang video tu sendiri sebenarnya video yang busuk. Maka itulah yang perlu dijelaskan. Sebenarnya jika kita kerat video pun sebenarnya tak ada masalah. Tapi kalau kerat video dengan tujuan memesongkan maksud, yang tu ada masalah lah. Apa yang saya tengok, video yang berlegar di media sosial ialah kenyataan penuh dalam isu ni. Walaupun dikerat. Jelas. Saya harap sedikit penjelasan saya itu dapat memberi manfaat kepada anda. Terima kasih banyak kerana anda telah menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share supaya orang lain juga boleh mendapat manfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.